A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih tahniah. Ya. Kamisa Rasman orang yang pertama, Rifa Marjan nombor 2, Intan Aziz, Zarir Zaris, Medihah ni top 5 ni ya. Yan Yayan. Lepas satu siapa ya? Lepas apa Yan Yayan siapa? Cik Arman, Sabridas, Rifa Marjan, Alam Ahmad ya. Jangan lupa sedekah subuh ya. Apa nama? Siapa lagi? Sabridas sudah, Alam Ahmad dah sebut. Hajah Zainun pun dari Singapura pun awal. Ramlah Zul, masya-Allah ya. Puan Oja Nur ni, Ramlah Zul, Puan Oja ni jarang jumpa ni. Sirna Jamil pun lama tak nampak ya. Cik Arman, Mazni Abdul Malik pun jarang. Mun Maisma semalam pun ada kan dalam kelas ya. Azza Amran, Misa, Haja Zainun tadi, Nurul Hasmizah, Maspah, Rosli Husin, apa nama, Puan Zainun dah share, terima kasih. Oh, dah 41 orang dah stand right dan share. Dr. Narimah dah masuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Rashidah Samsudin, Cak Akmal Musa, Nur Aini, siapa lagi? Jun Azmi, Rohayu Abdul Wahid, Jebon dah share, terima kasih. Like dan share pada geng 10 orang, 10 grup minimum ya. Siti Lela Jaafar dah masuk, Abdul Rahman dah masuk, Siti Marimah Singapura, Bukit Panjang dah masuk, Muhammad Yasir, jangan jumpa Muhammad Yasir ni ya. Kafrizul, JB dah masuk, Zainab Hassan dah masuk, Abdul Rahim Latif, Haji Rahim pun dah masuk, terima kasih, amin. Sabridas, Lela Jaafar, Misa dah sebut, Kafrizul dah, Khairul Azhar, Abu Tahar, Abdul Rahman dah, Imah KS, ni pun jangan jumpa. Siti Fairuzi, Wan Su, jangan jumpa. Hani Muhammad Shah, okey. Hasan Adnan ya. Umi lama tak nampak. Khalijah Sairan, Hasnah Syari, ni kawan selalu ni. Nurul Hasmizah, Maspah dah sebut. Marpu'ah Bukhari, Saleh TRW, lama tak nampak dia ni. Hamidah Abdullah, Lin Mas, Khatijah Harun, Baba Hasan, selalu nampak. Yan Yayan, okey. Hamita Asrita, Nur Azlin Kadir, ya. Hasna Muhmin, ya. Hasan Adnan, Langit Bumi. Jangan jumpa ni, Langit Bumi, ya. Nurul Atika, Nur Ahmad, Cik Ahmad Musa dah sebut. Rasima Osman, Sebah Ramli, ada ni. Iz Lekir, lama tak nampak. Jamila, ya. Musli, ni pun lama tak nampak. Haz Abu, Azman, ramai orang baru ataupun orang lama tak nampak balik ya. Bagus. Syarifah Aziza, Siti Nur, wah, 200 orang dah share. Tu. Wow, this is good. 4 minit ya. Nur Hamizah, Azman Ramli, Dalin Linda, Wansu, Saidi Lamin ya. So akan start anytime now. Zaila Masya, Nur Hamizah, Sofia Ismail, Siti Fatimah, Faris Hilman, Nur Syam Samsudin, Rosmani Yunus, Khairus Faiz, Pak Utih Amir pun ada, terima kasih Pak Utih. Fasihah Daruji, Fiza Hussein, Sandra Ellen dah masuk, Cik Wan, Haji Sufri, betul lah tu. Kalau nama-nama Haji Sufri ni orang Brunei, betul Haji Brunei ya. Nama benar tu, nampak bendera Brunei Darussalam. Ya. Ahmad Zulkarnain, Sharifah Aziza, Hasmah Yusof, Siti ZH, Azdalina, Safia Osman, Surina Na Abdullah, Dalin Linda, Kadayan Boys. Wah, Yusof Zaki. Ni jarang jumpa ni, Kadayan Boys. Ya, dari Sabah ni ya. Haji Zainab Abdul Latif, dah share dah, kata Haji Rahim. Zahara, Amirul, Maya Sarah, Sandra Ellen, Kak Zah, dan Bainus Juhalin. Ni pun tak tahu. Zafir Zafrul. Okey. Baik, 272 dalam kelas, make it 400 today ya. Today is Sunday ya. Sunday hari cuti kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bekerja hari ni. Tok Abah tak perasan, Perlis dah ikut Selangor dah.
So Kelantan, Terengganu, Johor bekerja hari ni. Anak Tok Abah, keluarga Tok Abah, ya, Syazwan and family di JB mungkin sempat berlunch dengan kami, mungkin tak sempat, mereka nanti akan bertolak, ya. Kita hari ni kononnya ada lunch, ya, lunch satu keluarga. So weekend kita looking forward untuk bersama, kadang brunch, kadang lunch, ya, tengok situasi, tapi yang penting bonding session lah, ya. Semalam Tok Abah habis program, oh terima kasih, tahniah, ya, semalam beratus-ratus join kami. Patutnya program 10 to 12 atas kertas, tapi Tok Abah bercakap dan berinteraksi dengan webinarian daripada 10 tepat pukul 10 sampai 2, pukul 2 Tok Abah stop. Itu pun ramai sangat lagi nak tanya. Tok Abah kata dah lapak. Bak kata kartun yang Tok Abah nampak, lapan nak mampus tu kartun, ya. Tok Abah tak cakap begitu, ya. Ada kartun yang Tok Abah nampak, lapan nak mampus, dia kata. Ya. So terima kasih dan tahniah pada semua yang hadir, yang syukur sangatnya. Dan Tok Abah dapat respon daripada kawan lama, Dr. Saudah, dia kata dapat banyak manfaat, dapat belajar benda baru. Dia kata dia ni profesor dulu kat pensyarah kat UIA sampai umur 70, ya. Tahniah, ya. Sampai umur 70 masih berbakti, artinya khidmahnya diperlukan sampai umur 70. Profesor, ya, pensyarah biasanya sampai 70. Untuk mereka yang ada kebolehan yang diperlukan oleh universiti. Lepas 70 memang compulsory berhentilah, ya. Itu dia pun on contract 10 tahun. Hebat, tahniah, ya. Jadi untuk semua yang hadir semalam, Tok Abah ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang penting jom amal. Dah kenal diri, ubah diri jadi orang baru. Tok Abah cakap, ya. Topik hari ini sama, ya. Topik hari ini ialah tips untuk sentiasa ceria. Tok Abah 2 hari lepas semalam memang tak sanggup lah nak buat FB Live sebab nak cakap 3-4 jam. Betul pun 4 jam. Malam tadi melepek, ya. Malam tadi melepek. Pukul 10 sampai baging-baging, terlena kejap, terjaga kejap. TV tengok kita tengok TV kejap, TV tengok kita lama, ya. Akhirnya tidur pukul 2 lah, tapi sebelum tu dah on and off, dah tertidur. Orang jejaka umur 71, ya. Okey. 2 hari lepas Tok Abah berhenti kat tidur yang cukup. Dan jangan lupa Qailullah. Tip nombor 49. Kita berhenti kat nombor yang ganjil, kan, nombor witir. So itu straightforward lah, ya. Dan ramai yang respon kata, oh saya dah ikut Tok Abah punya perangai, tidur 4 jam dengan syarat tidur mengiring ke kanan. Guys, sebenarnya tidur mengiring ke kanan 4 jam cukup untuk orang dewasa. Dengan syarat, kalau anda dah biasa tidur 8 jam, 6 jam, 7 jam, ya, 5 jam, tiba-tiba nak turun ke 4 jam, kalang kabut, kan, tak nampak dunia, kan. Tertidur kat kereta, kan. So do it step by step. Daripada 6 jam turun ke 5 jam setengah, amalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, and then turun ke 5 jam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, and then ke 4 jam setengah, and so forth. Step by step. Don't do it abruptly. In that case boleh. Ada benda yang kita boleh tukar slowly, step by step, untuk dapat habit baru. A new habit is formed in 40 days. Tapi kalau nak berhenti sat okok, jangan step by step, payah. You got to go cold turkey. Untuk berhenti sat okok, kena stop immediately. Jangan aku nak reduce lah daripada 2 kotak ke 1 kotak, 1 kotak ke setengah kotak. Jangan harap. In most cases it is a confirm failure lah. Ikut pengalaman mereka, ya. Tok Abah tak okok, tak tahulah, kan. Alright. Tapi ini pengalaman yang Tok Abah baca based on report and record, ya. Baik. So kita sambung, ya. Nombor 50. Tapi sebelum tu, ya, program kita dibawakan oleh webinar on mental perkasa settle. Berjaya, alhamdulillah, dan beratus-ratus yang dapat manfaat, mudah-mudahan, amin, ya. Dan kita pada 25 hari bulan nanti Tok Abah akan buat satu webinar. Ini pun dah ramai yang mendaftar, iaitu jom urus stres di tempat kerja. Urus stres kat tempat kerja. So mudah-mudahan dah beratus orang juga register, ya, alhamdulillah. Dan ingat, ada orang yang mudah pening kepala, ada orang yang dah cepat sentap, ya. Ada orang yang balik rumah memang tak boleh nak buat apa-apa. Ya, rupanya dah stres sangat kat tempat kerja dan di jalan raya, sampai kat rumah pun terus, ya, anak nak bertanya tak boleh, cucu nak gurau tak boleh sebab terlampau stres, ya. Tapi boleh
diurus dengan programkan otak sebelum balik kerja. Tok Abah selalu pesan kan, programkan otak yang Tok Abah buat sejak 40 tahun yang lepas ya, programkan otak sebelum balik. Ya Allah, aku balik rumah ni aku akan good mood, aku tak stres, aku ceria, aku senyum, aku tak penat ya, dan sebagainya. Dan you balik-balik dalam keadaan senyum, insya-Allah. Tapi hujung-hujung ni sebab Tok Abah duduk tingkat atas dan dah lah pernah 4 jam jalan net. Kadang bawa beg pula tu. Dia cakap umur 71, memang melihat ya. Kan tersebut juga adui. Adui tersebut juga depan Tok Mak. Dia kalau depan Tok Mak dia manja-manja lah, manja-manja. Depan orang lain ya Allah, dia kontrol macho. Depan orang lain naik tangga pun selamba terpaksa bila tak dapat naik lift. Tapi depan orang tersayang kita menjaga baik bapaknya, baik anaknya, baik cucunya sama. Yang depan orang tersayang ngada-ngada ya. Nak tak abang, kata yang cucu seorang tu, kalau depan Tok Abah nak tak abang ya, manja-manja. Si apa nama Danny yang umur 2 tahun setengah. Alright. Baik. So, come to our webinar ya. Sebenarnya bila kita ada beberapa masalah termasuk ni lah. Tok Abah ni apa nama sesama sikit ni cuma menjangkit daripada cucu-cucu lah. Ya, cucu sesama kita belum jom. Rupanya orang tua pun kena juga. Tapi Tok Abah ambil vitamin C tu okey lah ya. Taklah teruk sangat ya. Baru hari kedua ni semalam pun dah sesama. Dengan sedikit infection mata ni tu kita bubuh ubat sikit kat mata, lepas tu makan ubat yang berkaitan. So Tok Abah dapat memberikan on webinar 4 jam. Not bad untuk orang umur 71 tahun, 4 jam non-stop ya. Tak ada rehat langsung. Dan saya nampak beratus-ratus yang tu tak ada seorang pun keluar daripada sesi sebelum tamat. Dan Tok Abah jawab berpuluh-puluh soalan lah ya. Yang bertanya Tok Abah respon sama ada chat box ataupun secara langsung. Dan ada yang Tok Abah, mereka tak bertanya, Tok Abah tanya mereka sebab Tok Abah tengok ada wajah-wajah tertentu yang Tok Abah kena berinteraksi. Tok Abah pun bercakap dengan mereka dan dapat maklumat yang memberi manfaat pada semua yang hadir semalam. Alhamdulillah. Okey, so tanya pada yang datang semalam, Tok Abah ucapkan terima kasih dan come untuk mereka yang ada peluang dan ruang ataupun rupanya yang datang semalam ramai yang dapat sponsor ya. Ada orang sponsor, ada kawan sponsor kawan ya, bos sponsor staff, staff sponsor kawan ya. Ada tak staff yang sponsor bos? Mungkin tak perasan. So gambar-gambar yang semalam ada. My group mate pun keluarkan gambar Tok Abah tengah menulis kat atas apa ni apa nama kata tu kat atas buat flip chart tu. Kita masih cara lama. Tok Abah nak beli satu alat baru yang boleh kita mengajar cara elektronik ya. Mungkin dalam perjalanan kot ya kita nak beli ya. Tapi untuk semalam kita masih pakai flip chart. Orang lama ya flip chart tapi flip chart ni jelas, terang dan besar. So Tok Abah masih selesa lah ya. Dan mudah-mudahan apa nama ada semangat mengajar ya. Sebab Tok Abah kena berdiri, kena itu, kena duduk aja. So ada kawan ya Haji Zakaria hantar gambar Tok Abah tengah mengajar bab tentang menganalisis daripada fizikal. Bagaimana nak mengenal peribadi melalui fizikal. Ya, kenapa bila kita suap makanan kat mulut orang lain, dia akan jadi ubat kepada orang yang menerima suapan. Kenapa? Kita terangkan semalam ya. So itu semalam punya cerita. So insya-Allah pada webinar 25 Ogos Tok Abah akan ceritakan bagaimana 65 tips untuk mengurus stres. Sebelum tu apakah tanda-tanda stres, punca-punca stres dan berpuluh-puluh tips bagaimana nak mengetahui apa antara punca stres yang kita tak perasan. Kadang punca stres tu ialah sebab sifat semula tadi, yang cerewet, yang kepo, yang terlampau fikirkan apa orang lain kata, nak terlampau detail, nak terlampau perfect, so mungkin ada perangai peribadi kita yang menyebabkan kita stres yang kita tak perasan pun. Kadang warna yang kita banyak di sekitar kita menyebabkan kita stres. Sebab awak tak suka warna hijau, contoh ya, tak gemar warna hijau, tapi banyak hijau di sekeliling awak stres. Sebab awak sebenarnya suka pink, contohlah ya. Sebabnya Tok Abah kena perasan apa suasana yang menyebabkan kita tak berapa bersemangat ataupun tergugat emosi. Ini kena kenal pasti. Apa kita punya favorite color, apa kita punya green button, apa kita punya red button. Ni contohlah ya. Tok Abah akan terangkan bagaimana ya
punca orang stres termasuklah being a warrior. Dia risau saja, overthinking, ataupun dia ada silo mentality atau suka sendirian tapi terpaksa campur orang. Dia stres. Dia tak perasan tu. Kesannya mudah seselema, mudah demam, mudah sentak, mudah sakit, mudah down dia punya productivity, mudah tergugat dia punya hubungan dan sebagainya. Macam-macam ya dia punya kesan. So come, ingat, sukses berlaku di luar zon selesa. Ya, kejayaan berada di luar zon selesa. Jadi untuk mereka yang semua nak berjaya, nak cemerlang, awak kena keluar kepada zon selesa. Dan of course akan mengalami stres yang berbeza-beza dia punya aras. So come to webinar atau sponsor kawan, sponsor staff, bos, sponsor staff. Dan itu banyak title kita bubuh. Jom urus stres di tempat kerja supaya semua bos yang sponsor ataupun majikan sponsor kaki tangan datang ya. Tetapi ilmu itu dapat digunakan untuk semua situasi. Jom urus stres di tempat kerja, tapi boleh guna di rumah, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam jamaah masjid dan sebagainya. Okey. Kita sambung ya. Kita sambung tip nombor 50. Ini pun Tok Abah dari masa ke masa, bukan dari masa ke masa, tiap-tiap hari guna buat. Buat exercise minda untuk happy, untuk ceria, untuk bersemangat. Buat latihan minda. Minda kita macam muscle, macam otot yang kena digerakkan. Tok Abah orang lama, orang tua ni, yang kita kena exercisekan tangan. Tok Abah buat stretching ya, kat dalam bilik air, luar bilik air. Tok Abah back arching ya. Tok Abah akan buat 15 kali. Tok Abah akan gerakkan kaki kanan 15 kali untuk memperbaiki dan mengurangkan tekanan pada lutut ya. Exercise untuk lutut Tok Abah belajar daripada Ayurveda. Ya, so gerakkan tak kaki kanan lutut kanan, lutut kiri ya. Hayun. Lepas tu lipat lutut kanan, lutut kiri 15 kali tiap-tiap pagi dan petang Tok Abah buat. Di samping of course lah ya, yang Tok Abah selalu wawarkan Codicip Plus, yang ada Cordyceps yang memang bagus untuk sendi ya, banyak antioksidan yang telah dikaji satu dunia ya. Antioksidan ni membantu kesihatan secara umum, dan ada vitamin C plus untuk immunity lah, untuk menguatkan kita punya immune system. So ini membantulah ya, membantu Tok Abah dan ribuan orang yang telah menggunakannya, alhamdulillah. So otak kita juga kena di-exercisekan dengan membaca, berfikir. Tok Abah kadang kena kontrol ya, sebab Tok Abah akan dapat idea yang luar biasa dalam bilik air. Jadi Tok Abah risaulah, tanya juga ustaz, tanya juga ustazah, ya, tanya asatizah. Apa jadi kita ni banyak idea dalam bilik air? Kemudian Tok Abah Google. Rupanya kita bukan dapat idea dalam bilik air itu, mungkin takut setan yang bagi idea. Sebab itu tempat setan kan. Daripada hadis-hadis yang kita rujuk. Tetapi rupanya kita mudah dapat idea dalam bilik air sebab kita punya minda tenang. Sebab lepas qada hajat, lepas mandi ya, dan sebagainya, kita punya gelombang alfa. Gelombang alfa banyak dikeluarkan oleh minda, yang menyebabkan kita banyak dapat idea-idea yang bernas atau idea luar biasa. It is more of the alpha wave. Ya, bukan sebab dapat idea daripada setan, tapi kena kaji lah juga ya, kena tapis. Kena kaji. Lagipun kita masuk bilik air dengan doa ya. Mudah-mudahan kita keluar bilik air pun dengan doa ya. Okey, dengan kesyukuran. So sentiasa berfikir, sentiasa cari solusi ya. Ada orang exercise minda dengan main crossword puzzle ya. Lepas tu dia rupanya orang yang suka main alat muzik. Ni kena kaji ya. Ada keharusan ataupun haramnya ya. Ini. So ada orang dia main bukan bongo ni bukan bongo, ni piano ya. Bukan cerita seniman bujang lapuk ya. Bukan. Antara dua derajat ya. Antara dua derajat. Bongo. Sebut betul-betul. Bongo. Ingat kisah tu, cerita tu ya. Piano. Adakah piano main pakai macam-macam gitar ya. So bila kita menggunakan anggota kanan, tangan atau kaki kanan, kita merangsang minda bahagian kiri, otak kiri. Exercise untuk minda belah kiri. Ya, bila kita gunakan anggota kiri, kita exercise untuk otak kanan. Nampak tak? Sebenarnya salah satu exercise minda yang digalakkan oleh pakar neurologi ialah juggling.
melontar bola. Tok Abah dulu pernah belajar juggling lah, tapi sekarang 2 biji boleh lah, 2 biji bola. Masuk 3 kalang kabut. Dulu 3, 4, 5 biji pun boleh. Dan Tok Abah suka dulu main apa? Yo-yo. Tok Abah pernah dulu anak punya yo-yo Tok Abah main ya. Sebab Tok Abah pernah attend kelas motivasi daripada nama orang tu Bob Proctor. 1985, Bob Proctor was the number 1 motivator in the world. Tok Abah belajar, dan beliau datang ke Malaysia ya. Dan Tok Abah sempat belajar dengan beliau, dengan beberapa orang motivator yang ada di masa itulah, yang geng-geng tahun 85 ya. Tok Abah attend program 2-3 hari dengan Bob Proctor, the best motivator in the world pada masa itu. Sekarang Bob Proctor masih hidup, umur 80-an. Ya, beliau dianggap nombor 16 dalam dunia sekarang. Nombor 1 ialah apa namanya? Siapa Brown namanya? Les Brown. Mr. Les Brown dianggap sebagai oleh pakar-pakar motivasi dunia sebagai the motivator number 1 in the world. Umur Mr. Les Brown ialah 76 tahun. Tok Abah baru 71. Okey. So hebat ya orang-orang ni. So Bob Proctor ni ialah dia champion yo-yo. Masa dia umur 18 tahun, dia champion of Canada. Dia orang Canada. Dia champion di Canada. Dia masa mengajar tu, dia umur tu masa dia mengajar umur dia 50-an. Ya, dia main yo-yo, cross, kan ke belakang. Tok Abah pun terpegun juga. Hebat orang tua ni, main yo-yo. Dan Tok Abah main sub aja terus tergantung. Dia tak naik balik. Apa cerita Tok Abah belajar dia anak ya. Main akhirnya bolehlah main yo-yo. Dia merangsang minda rupanya. Ya, dia merangsang minda ya. Dan sebab dia eye coordination tangan dan kita punya apa nama sense ya. So bagus exercise ya. So apa nama juggling bagus, of course membaca akan merangsang minda. Menonton TV, kalau sekarang menonton dia tak merangsang minda sangat sebab dia pasif. Tapi kalau menonton minda sambil berfikir, sambil mencatat atau mencari bahan, cari kata-kata yang boleh merangsang minda. Itu sebabnya Tok Abah pernah tengok cerita Hindustan ya. Satu malam ni pernah, some of you might heard this same example ya. Banyak tahun lepas lah, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lepas. Tok Abah duduk satu malam, masa tu the whole family tak ada kat rumah. Ya, entah ke mana. Tok Abah seorang aja kat rumah. Tok Abah tertengok cerita Hindustan seorang tengah malam. Ceritanya ialah Love Story 1953. Anil Kapoor dengan Monisha Koirala. Dia punya pasangan hero-heroin lah. Di dalam satu babak tu, heroin bertanya kepada hero, "Nam kya hai?" Kalau dalam bahasa Arab, "Mas Muka." Mas Muka, siapa nama awak? So Tok Abah nak cakap Hindustan kan, jawab pun kan jual tak faham, cakap Tok Abah cakap Melayu lah ya. Ya. Jawapan Anil Kapoor kepada heroin, "What is your name? Nam kya hai?" Jawapan tu terus Tok Abah mencapai buku dan mencatat. Itu yang jawapannya Tok Abah sampai sekarang masih ingat. Apa ada pada nama? Walaupun Tok Abah tak berapa setuju sangat statement tu. Apa ada pada nama? Kalau nama aku air, kau panggil aku api, aku tetap dingin. Kalau nama aku api, kau panggil aku air, aku tetap panas. Wow, Tok Abah kata, wow, itu very deep. Tok Abah betul ambil buku catat. Maksudnya dalam konteks itu, ialah, kalau aku ni orang yang pandai, kau kata aku bodoh, aku tetap pandai. Dengan syarat, aku yakin aku pandai. Allah bertindak seperti yang difikirkan oleh hamba-Nya. Ya. So, kalau aku ni tak pandai, kau kata aku pandai, mudah-mudahan kata-kata kau jadi doa. Tu walaupun tadi dia punya implikasi ialah, iyalah, apa pun kau anggap tak ada aku, kau panggil aku, tak penting. Yang penting apa yang aku panggil diri aku. Apa yang aku kenal tentang diriku. Itu satu perspektif. Tapi bila dia kata apa ada pada nama, dan semalam Tok Abah ajar ya, dalam webinar, nama itu adalah doa. Nama itu adalah terapi. Kenapa orang nama Lina yang bermaksud lembut, kadang keras hati? Sebab nama itu sebagai doa. Ya, kenapa ada orang yang kadang-kadang keras hati? Namanya Halim, Latif. Sebab Halim lemah lembut, Latif lemah lembut.
Sebab namanya Abdul Latif, tapi ya Allah garangnya. Rupanya nama itu sebagai terapi. Allah yang beri nama itu melalui ilham kepada ibu bapa ataupun sesiapa yang memberi nama. So jangan kata apa daripada nama. Nama itu doa. Jangan. Sebab Nabi berpesan, ya, salah satu tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu ialah bila kamu melahirkan anak, pastikan mak ayah, terutamanya ayah lah, ya, memberikan nama yang baik-baik. Apakah tanggungjawab mak bapak yang paling penting? Nabi ditanya. Nabi menjawab, mafhumnya, tanggungjawab ibu bapa yang paling penting ialah memberi nama yang baik-baik. Jangan kata apa ada pada nama. Memberi nama yang baik-baik, dan keduanya mendidik akhlak, adabat. Itu maksud hadis, ya. Dua perkara yang sangat penting, yang terpenting, yang tanggungjawab mak bapak, memberikan nama yang baik-baik. Memberikan nama yang baik-baik sebab namamu, ya, dan nama ayahmu akan disebut di dunia dan di alam akhirat. Ya, di akhirat pun akan namanya Muhammad Fadilah bin Kamsah. Itu akan disebut oleh malaikat menyambut. Mudah-mudahan nama itu dipanggil untuk masuk syurga. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Itu doa dan harapan kita. Ya. Itu sebabnya selalu disebut orang yang penghuni syurga boleh beri syafaat kepada orang yang di luar syurganya. Sebab yang Tok Abah pesan banyak kali pada you all, kan. Kalau masa you all di syurga nanti dan tak nampak Tok Abah, ya, di dalam syurga, tolong tanya Allah. Allah, kenapa Tok Abah yang selalu bagi nasihat pada aku, ya, aku pun asbab dia bercakap, aku berubah, ya, sampai aku dapat masuk syurga. Kenapa dia tak ada dalam syurga? Nanti Allah akan kata, pergilah ke neraka dan panggillah Muhammad Fadilah Tok Abah itu untuk sama-sama masuk syurga. Ini bukan cerita kartun, ya. Ini hakikat yang mudah-mudahan kalau berlaku nanti you happen tak nampak Tok Abah di syurga, tanya pada Allah dan tolong panggil Tok Abah, ya, untuk sama-sama masuk syurga. Amin ya rabbal alamin, insyaallah, ya. Alright. Sesamanya Tok Abah sebut-sebut nama you all. Mudah-mudahan yang sebut nama tu, yang you ingat Tok Abah pun ingat nama you. Kalau nanti di syurga Tok Abah tak nampak, katalah Tok Abah di syurga, mudah-mudahan, dan anda tidak di syurga, Tok Abah akan tanya Allah, kenapa, ya, Mun Maisma tak ada? Kenapa Hasnah Syari tak ada? Contohlah, kan. Kenapa Kaflizul tak ada? Orang JB tu tak ada? Contohlah, kan. Jangan kata pula, apa ni Tok Abah kata saya tak ada kat syurga. Janganlah, ini contoh, ya. Janganlah kecil hati, ya. Okey, isu kita sekarang ialah exercise minda, ya. Tok Abah pun tiap malam akan tengok, akan research, akan tengok nota, akan tengok buku bahasa Arab. Ni tiap malam, ya. Tiap malam tengok, ya, buku bahasa Arab untuk dapat benda baru, ilmu baru, tip baru, dan ingat benda lama revision. Ni buku 4, modul 4, yang Tok Abah tengok tiap hari untuk merangsang minda. Sebab setiap bahasa, perkataan baru yang kita belajar, akan merangsang minda kita, akan menaikkan kita punya kita punya IQ. Ni chapter 5 ialah umurku. Kam umuruka ya Muawiyah? Umuri 14. 40 arba'ah asyara. Arba'ah asyara, ya. Artinya 14. Tok Abah baca slow sangat, ya. Arba'ah asyara, arba'ah asyara min 14. Umur dia 14 tahun. Masya-Allah. Ya. Wa ba'da 19 yauma, ya. 19, ya. 19, 9, ya. 19, ya. 9. Alright. Ya. Okey, so tiap hari Tok Abah akan belajar bahasa Arab, ya. New word will make your mind active dan merangsang minda, sebab kita belajar bahasa baru, perkataan baru, vocab baru, dan ikut kajian setiap vocab atau perkataan baru yang kita belajar akan menaikkan IQ dan merangsang minda. Jadi exercise dengan belajar bahasa, belajar ilmu, belajar matematik, buat word puzzle, ya, whatever lah, main Scrabble. Itu semua merangsang minda, ya. Anak-anak buat kumon, ya, buat latihan kumon, ya. Buat homework. Kenapa anak-anak kena buat homework? Sebab nak memperhatikan ilmu yang cikgu ajar dalam aplikasi untuk menjawab soalan. Itu sebenarnya untuk melatih minda, ya, buat homework. So guru-guru yang hebat akan berikan latihan homework kepada anak muridnya, dan homework itu akan meningkatkan kefahaman
dan melatih minda untuk terus aktif dan berkembang. Masya Allah ya. Itu sebabnya salah satu peranan orang masuk universiti bukan sekadar nak dapat degree, diploma, ijazah, masters, PhD, bukan. Tapi nak merangsang minda, nak menggalakkan minda untuk berkembang, untuk jadi manusia yang berguna. Ya, sebab ramai orang yang masuk universiti, dia tak gunakan ilmu yang dia dapat pun secara langsung. Tapi perkembangan minda, ya, dia punya kata orang, kematangannya, dia punya networkingnya, dia punya kata tu kebolehan untuk berfikir, untuk mencari solusi. Ini yang menyebabkan mereka jadi aset kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada majikan, kepada dunia. Alright? So, buat exercise minda untuk sentiasa relevan dan happy dan memberi manfaat. Sebab kalau awak memberi manfaat, menolong, dapat membantu orang selesaikan masalah, maka awak akan jadi orang yang happy sangat. Ya, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan semua orang, bila dia rasa memberi manfaat pada orang lain, keluarganya, kawan-kawannya, orang sekitar, ya, ataupun pelanggannya, mereka akan rasa aman, bahagia. So, kita bercakap tentang tips untuk bahagia. Exercisekan minda. Tip nombor 50. Wadih? Clear? Are you clear? Wadih? Wadih. Itu bahasa Arab. Okay. Alright. So, program kita juga, webinar kita hari ni, webinar kita hari ni juga dibawakan oleh ni Excel Plus Coklat. Ini untuk anak-anak. Yang tadi kalau Kodi Plus ni untuk orang dewasa umur 30 ke atas yang pergi gym, yang kat berat, yang lengoh-lengoh, yang sampai umur 80 macam Tok Abah 70 80. Maka ni dia Kodi C Plus. InsyaAllah membantu untuk anak-anak umur 2 tahun sampai anak umur 80 tahun untuk merangsang minda, membantu ialah Excel Plus. Perasa coklat ni untuk jauhkan dari anak-anak. Pasal apa? Sebab dia kalau makan sedap sangat, dia nak habiskan satu botol. Ni ada vitamin C untuk immunity, ada kolostrum, susu awal lembu untuk perkembangan minda. Ada penipat buah tamar, ya, untuk bagi tenaga. Ada tak ada gula, ya. Ini tak ada gula, tak ada organic sweetener yang bukan gula, jadi sehat. Susu ada, DHA ada, dan biji teratai. Biji teratai ada aura ketenangan dan fokus, ya. Dahsyat, ya. Jadi diformulasikan untuk merangsang minda anak-anak, membantu mereka. Bukan makan terus pandai, bohong. Makan ni akan bertenaga, akan fokus, akan seronok belajar, akan lebih tenang, ya, dan bersemangat. Ada kata tu seronok belajar 2-3 jam. Kalau kita suruh pula mereka menghadap ke kiblat, doakan kat kepala Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, maka suplemen ni ataupun makanan berkhasiat ini akan membantu. Makanan tambahan ni akan membantu anak untuk jadi akhirnya dia pandai, jadi bertanggungjawab, jadi seimbang. Bukan makan terus jadi pandai, mengarut, ya. Tapi makan ni dia akan lebih tenang, seronok belajar. Bila lama belajar dan berterusan, jadi pandai. Yes. Tapi yang penting, dengan kita membuat pelaburan sedikit untuk anak-anak, kita mak bapak pun berubah. Sebab mak bapak kena berubah sebelum anak-anak berubah. So, mak bapak pun fikir yang positif. Jangan kata, kenapa kau bengap? Ya Allah, bengapnya, bodohnya, lecehnya, malasnya, pengotornya. Haramkan perkataan negatif kat rumah. Dan dalam bagi suplemen ke anak, haramkan positif. Sebut yang elok, kamu kan budak pandai, kamu kan budak baik, kamu kan budak bertanggungjawab. Ini saja yang disebut kat rumah. Maka anak-anak kita dalam proses menjadi orang yang bijak, pandai, bertanggungjawab, seimbang dan aset kepada keluarga, bangsa, negara, dunia. Gitu, ya. Itu yang Tok Abah sangat terkesima, seronok sangat, ya, dapat kata-kata tu membantu dengan cara itu. Dan program produk ni ada punya mascot pun, Didi and Friends plus Tok Abah, Didi and Friends, ya. Jadi insya-Allah lah, ya, memang autentik dan memang diperakukan, ya, bukan sebarang-sebarang, ya. Kita nak buat, ya. So mudah-mudahan memberi manfaat pada semua. Baik. Tip nombor 51. Ini pun ramai orang buat lah, ya. Jika ada peluang dan mampu, cari peluang lah. Nak seribu daya, tak nak tak apalah, kan. Jika ada peluang dan mampu, buatlah cuti Malaysia, ya, macam mana lagu dia tu. Cuti Malaysia bersama keluarga, ya. Pergi melancong ke dan sebagainya, sangat bagus, ya. Ada peluang ini akan merangsang minda,
Ya, tapi jangan tunggu ya. Ramai orang ditanya, bilakah anda rasa bahagia? When are you happy? Oh, bila saya bercuti dengan keluarga melancong ke Tioman, ke Pulau Pinang, ya, ke Bali, ya, ke Phuket, ya, ke hutan belum, ya, ya, dan sebagainya. Saya happy bila saya kat Melaka, ya, makan kat restoran Hajar Rahimah. Ya, Tuan baru minggu lepas ke Melaka makan restoran Hajar Halimah Rahmah, Hajar Rahmah, restoran kari. Kari dia sedap, asam pedas dia sedap. Ya, masya-Allah, dan ada air tebu dia. Ya, sedap, ya. Alhamdulillah. Jangan pula cakap saya akan happy bila saya bercuti-cuti Malaysia masa weekend. Jangan. Nanti awak akan rasa sempit dan stressful. Oh, masa weekend baru happy, cuti-cuti baru happy. Jadi masa bekerja, kerja tak happy lah. Kerja is kerja lah, mana pula happy. Itu yang silap tu. Kita kena happy every day. Tapi untuk merangsang lagi kehappian kita, bahasa baru, kehappian kita, untuk merangsang kehappian kita, jangan pula awak pakai ya. Untuk anak-anak jangan pakai ya, dalam karangan ke apa, jangan esei, don't write kehappian. Ya, saja Tok Abah ya, nak merangsang minda awak, ya. So pernah Tok Abah tanya, ya, ditanya oleh seorang manager masa Tok Abah bagi webinar ya, masa tu bukan webinar, masa bagi training. Nama training tu ialah The Joy of Work. Seronoknya bekerja, ya. How to enjoy at the workplace. Macam mana nak seronok di tempat kerja. Dr. Fazilah, the topic of this program is wrong. Kata seorang peserta. Dia seorang sahabat saya, orang Cina. Dia kata, Mr. Lee, ya, bukan nama sebenar lah. Mr. Lee kata, Dr. Fazilah, this topic is wrong. How can the joy of work? Work is work, you cannot enjoy at work. We enjoy when we lepak-lepak petang-petang, teh tarik ke weekend dengan kawan-kawan ke, pergi night club ke, barulah happy. Kerja mana boleh happy? Wrong title. Dia orang hebat. Dia mencabar Tok Abah depan orang ramai ni. Tok Abah pun senyum. Okay, Mr. Lee, give me a chance to explain the topic and we go on with the program. But at 11 o'clock, masa tu pukul 9 pagi, at 11 o'clock after the end of the session, please ask the same question. Yeah, if I forgotten to answer your question then. So Tok Abah memberi penerangan apa maksud the joy of work. Kenapa kita kena ceria? Bangun tidur kena happy. Jangan belum pergi kerja lagi, bangun tidur kena happy. Sebab one positive thought in the morning will make your whole day positive. Kalau awak bangun tidur dengan happy, sepanjang hari akan gembira. So coba terangkan, dan bagaimana kenapa perlunya kita gembira ke tempat kerja? Sebab orang yang gembira akan menghasilkan produktiviti yang terbaik. You can give your best when you are happy. Coba dah sebut banyak kali kan. So Tok Abah terangkan dengan keperluan untuk happy, kenapa kena happy, ya, apa kesannya kalau tak happy. Lebih kurang dalam masa 2 jam. So dalam pukul 11, okay Mr. Lee, I will now try to answer your question this morning. Mr. Lee bangun, okay Dr. Fazilah, enough, I think I got your point. Yes, we must be happy at work. Tadi dia tanya, the topic of your program is wrong. Dia cabar, tajuk program pun salah, the joy of work. Sebab dalam kepala dia, kerja mana boleh enjoy? Kerja-kerja lah. Nak enjoy, lepak-lepak petang ke, weekend ke, travel ke, barulah boleh enjoy. Kesian ya, kesian. Orang yang boleh enjoy seronok saja bila hujung minggu ataupun petang-petang ngeteh dengan kawan-kawan, kan sedih. Dia bekerja 8 jam, 9 jam dalam keadaan yang tidak ceria, tidak gembira, tidak happy. Ruginya. Dan awak bekerja 8 jam. Itu kat pejabat ataupun kat kilang. Dalam perjalanan pergi balik masuk 10 jam. Awak tidur katalah 6 jam. Ada berapa? 18 jam balance. Dalam 18 jam, separuh adalah di tempat kerja. Jadi 18 jam waktu jaga, separuh 50% tak happy. Sedihnya, ruginya. Nampak? Tok Abah explain ya. So we must be happy. Jadi hidup kita, of course lah happy dalam bentuk yang syariah compliant. Ya, bukannya happy sampai lara, sampai sia-sia, ya, dan sebagainya. Jangan putarkan ya, jangan spin off Tok Abah punya statement kepada benda-benda yang tak sewajarnya. Ramai orang pandai-pandai sekarang dia spin off
Fadlah kamu tak kena taubat, kena kata kena enjoy, kena happy. Ya, tapi enjoy dalam bentuk yang syariah compliant, yang Allah redha, yang tidak menyalahi undang-undang. Faham Okey. So, yes, Tok Abah cakap kalau ada peluang pergi cuti-cuti Malaysia, tapi jangan tunggu cuti baru happy. Jangan tunggu pergi naik bukit ke, ataupun ke pantai ke, ataupun ke pulau ke baru happy. Jangan. Be happy every day, but to recharge yourself dari masa ke masa, maka bolehlah cuti-cuti Malaysia untuk merangsang lagi, untuk recharge balik, to be reborn, untuk jadi orang baru. Okay, so jangan sempitkan. Padahal kamu pun kata kalau nak happy, travel lah. Kita dah lama tak travel, terus bawa tak happy. Wrong. You can happy at home. You must be happy at home. You must be happy at the workplace. You must be happy with someone, with your loved ones. You must be happy being alone. Kena ceria lah. Kena happy. Belajar untuk gembira dan bahagia walau apa pun berlaku. Munasabah lah. Janganlah ada kes kematian dalam keluarga, awak happy pula. Kau jangan buat pasal. Baru lepas dapat malapetaka, rumah terbakar. Padahal kamu tak kena happy apa? Kau jangan buat pasal. It's okay to be sad. Sebab kesedihan juga sebahagian daripada kehidupan, melengkapkan hidup. Kalau tak ada sedih, awak tak faham happy. Kalau tak ada sakit, awak tak faham apa itu sehat. Tak dapat appreciate sehat kalau tak pernah sakit. Gitu. So semua benda dalam dunia ini melengkapkan hidup kita. Sakit melengkapkan hidup, sedih melengkapkan hidup, jatuh bangun melengkapkan hidup, kegagalan melengkapkan kehidupan. Sampai disebut kegagalan tangga kejayaan. Alright. Nombor 51. Kalau ada peluang Okey. Alright. Okey, so Tok Abah nak pergi ke tip nombor 52. Terus tip 52. Ini Tok Abah dapat daripada pembacaan, daripada kehidupan, daripada pengalaman Untuk sentiasa ceria, happy, amalkan, ini ikut kajian psikologi 3 hingga 7 tabiat orang cemerlang dan bahagia. Minimum 3 lah. Amalkan 3 rutin orang cemerlang atau tabiat orang yang cemerlang dan bahagia. Kalau boleh, yalah kan Tok Abah kata ganjil Allah itu bitir. So 3, 5, 7. Makan tamar pun makan sebiji bagus. Makan 3 ataupun 5 biji atau 7 biji. Ajwat pun kita disuruh makan 7 biji untuk mengelakkan kena syihir. So semuanya ganjil. Ini sebagai satu sunnah ganjil. Jangan pula awak jadikan isu So amalkan 3 hingga 7 tabiat orang cemerlang dan bahagia. Contohnya, 1, tiap-tiap hari cuci hati. Tiap-tiap hari orang yang cemerlang, yang bahagia, dia cuci hati dia tiap-tiap hari dengan solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, sedekah, subuh, cuci hati. Taubat, istighfar, solat, taubat. 1, cuci hati. Nombor 2, orang cemerlang yang positif, dia nak buat apa pun pasang niat. Nak keluar rumah, nak pergi shopping, pasang niat. Aku ni satunya Allah nak pergi shopping, nak beli barang keperluan, nak jumpa orang, nak cari sahabat baru, untuk tengok kehebatan ciptaan Allah, untuk mungkin bersedekah kalau jumpa orang yang minta bantuan. Mungkin ada gerai-gerai yang orang jual tisu ke, untuk minta kutip derma dan sebagainya, melalui jual tisu, jual buah-buahan, jual popcorn. Saya akan beli untuk bukan nak beli popcorn, tapi nak membantu orang. Ramai orang yang susah ni, dia ada maruah, dia tak nak minta sedekah. Dia jual popcorn, dia jual biskut, dia jual tisu untuk mengutip dana untuk kehidupan. Tok Abah respect orang macam ini. Bukan meminta-minta secara kosong, tapi yalah, popcorn tu mungkin harganya RM3, tapi dia jual RM10. Untuk dapat Tok Abah tengok buku yang orang tu jual. Buku tu harga RM25. Tok Abah tahu, Tok Abah dah ada pun, tapi dia jual RM40. Tapi tak apa. Tok Abah kata, okey, never mind. Tok Abah dah ada buku tapi nak bagi hadiah ke orang lain. So Tok Abah belilah buku RM40. Harganya RM25. So dia nak cari dana, nak dapatkan rezeki dengan menjual buku yang dia padam dia punya harga. Harga asal Tok Abah tahu. Sebab hampir semua buku yang baru keluar ni Tok Abah dah ada. So kita pun kadang niat untuk membantulah. Ada orang dia ada maruah, dia tak nak mengintersedekah, dia jual buku, jual keripik, jual biskut, jual cookies,
jual apa nama, popcorn, ya. Dan Tok Abah akan cubalah ya, jual dodol, jual kek, ya, dan sebagainya. Bagus. Bagus ya. Itu kita pasang niat. Tok Abah kalau keluar rumah akan pasang 10 niat. Ni dah cerita banyak kali dah. Jadi betulkan niat kita setiap hari dan keluar rumah dengan banyak niat yang positif. Setiap niat positif yang kita pasang dapat pahala dan beri kita kekuatan, semangat, tenaga dan juga inspirasi. Keluar rumah dengan pasang niat, banyak niat. Itu pun sifat orang yang berjaya. So, cuci hati, pasang niat. Lepas tu, lebih berdisiplin, lebih disiplin. Tok Abah memang letak, cuba. Ni bukan nak show off, sharing. Tok Abah akan letak cincin Tok Abah kat satu tempat, jam satu tempat, pen satu tempat. Ya, jadi tak kalang kabut cari pen, cari cincin, cari jam. Ya, tak so all one place. Semua kat satu tempat, ya, kat satu tempat. Lepas tu ada duit loose change lah. Kadang Tok Abah kata ada duit, ada kat tempat cincin tu. Kat tempat cincin tu Tok Abah letak cincin, ada duit kecil, ya, duit besar bawah. Bawah kontainer tu. Duit besar. Duit kecil atas, ya. So, pen, ya, Tok Abah letak kat situ juga. Jadi Tok Abah tak dah lupa ada pen, ya. Tapi kat sini, kat meja ni memanglah banyak pen yang Tok Abah letak, ya. Dan atas meja ni Tok Abah letak sikat. Jadi tak kalang kabut cari sikat. Tak perlu sikat pun, memang dah comel. Tetapi Tok Abah akan bersikat tepat atas meja. Nampak? Ada sistem lah dan disiplin. Ya, di kanan ni semualah benda-benda ni termasuklah ni semua ada kat kanan Tok Abah. Gelas ada dia punya lapik. Ada lapik, ada coaster. Tak tipulah, Ada lapik, ada coaster. Kita kalau minum makan ada sapra, ada lapik. Jadi mudah-mudahan kita takkan apa-apa. Barang siapa yang makan ada berlapik, makan, ya, minum ada sapra, ada lapik, mudah-mudahan rezekinya tidak putus. Ni antara maksud hadis, ya. Maksud hadis. Kalau makan biar berlapik. Minum ke ada coaster, ada lapik, ada plastik, ada sapra. Kenapa kita disunatkan makan ada sapra? Ya, kalau kat Mekah, kat Masjidil Haram tu dia letak plastik. Ya, kita makan kat mana pun ada lapik, ada plastik, paling kurang surat khabar lah, sapra. Ya, orang yang makan ada lapik, ada sapra, ya, insya-Allah tidak akan kelaparan. Antara maksud hadis. Jadi sunnah dapat, kehebatan dapat, ya. Ini disiplin, ya. Lepas tu urus masa dan diri, ada masa, ada list of job, list of thing, ya. Lepas tu rangsang minda dengan bertanya, belajar perkara baru. Ni contoh-contoh habit orang-orang cemerlang, ya. Dan selalu tak apa pesan, jangan sekadar buat yang terbaik. Don't just do your best, but do what it takes to really successful. Jangan sekadar buat yang terbaik, tapi buat yang sewajarnya untuk berjaya. Ya, okey. So banyak lagi. Dan Tok Abah kena berhenti kat nombor ganjil, tapi besok Tok Abah akan ulang. Besok hari Isnin insya-Allah ada masa, walaupun Tok Abah ada workshop the whole day, tapi mungkin ada masa untuk FB Live. Tok Abah akan berhenti kat nombor 53. Ya, tapi Tok Abah akan ingat sebab sarapan dah siap, tapi ada masalah teknikal. Cari mentor atau penasihat atau sifu untuk sentiasa merangsang diri awak, untuk sentiasa bahagia. Cari mentor, cari penasihat, cari sifu. Tip nombor 53. So, Tok Abah berhenti kat nombor ganjil. So, all the best. Happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah atau walimah hari Jumaat, Sabtu atau hari ini. Selamat pengantin baru, bahagia terjana. Selamat menyambut hari jadi, anniversary. Selamat dalam perjalanan, selamat bekerja. Selamat recuperate orang yang sakit. Semoga sembuh ikut jadual Allah. Dan buatlah yang terbaik, mana tahu hari ini hari yang terakhir di atas muka bumi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.